Hai, salam sejahtera. Dan kita nak fokus kepada konsep yang kita kena revisit dan lebih mendalam, iaitu konsep open dan close price. Open dan close price ni main peranan penting pasal saya panggil dia konsep OC. Dan ada satu sistem lagi di mana video lagi akan datang ialah pasal HLOC, H-L-O-C, high low dan juga open close. Yang ni nak sentuh pasal open close sangat penting. Peringkat awal, tetapi dia akan menentukan di mana kedudukan kita dari segi untuk melihat idea dagangan dan juga melihat arah pasaran setiap hari. Okay? So, jadi sekarang ni, apa yang saya nak tekankan pada you lah, you tengok dekat tab. Okay, tengok dekat tab yang pertama. Ialah saya nak pergi kepada konsep yang pertama, iaitu yang dinamakan sebagai open close. Open close. So, satu ialah, memang saya sebut OC. Satu ialah C ni bermaksud ialah close price. Okay, dan O ni adalah bermaksud open price. Dan dalam video sebelum ni saya ada sebut sebenarnya, cuma yang ni ada detail sikit yang lebih mendalam ke arah yang melihat kekuatan sebagainya. Jadi close price, open price ni kita nak lihat satu tujuan dia. Close price ni ialah tujuan dia nombor satu. Kita kena faham apa tujuan dia, iaitu satu ialah melihat signal trend. Signal trend berlaku kalau dicampur dengan support resistance lah, kan, sama ada dynamic atau static. Open price ni ialah nak melihat kekuatan trend. Kekuatan trend. Dan dia juga adalah sebenarnya candlestick retest, kan. Ini suppose you dah faham lah. Kalau you tak faham, selamat belajar. Alright, so jadi sekarang ni kita boleh tahu lah open close dan juga price ni bermainkan sebagai signal trend dan juga kekuatan trend. Okay, saya nak bagi satu case dalam case yang kat sini lah. Okay, contoh kalau you trading pada peringkat awal, kita kena tengok, kalau you nak trading kan, you tengok macam, okay, aku nak trading sekarang ni pukul contoh 12.55, tengok candlestick H1. Contoh, sebab you nak tahu H1 ni close open kat mana. Sangat penting lah, kan, dia close nak open. Kalau dia close contohnya dalam case ni, okay, saya tutup sikit, saya kecilkan sikit, okay, supaya you nampak semua ni. Kejap saya cuba turunkan ni, mampu tak? Sekejap. Okay, oh dia tak ada function kat situ. Okay, tak apa, saya kecilkan je lah. Tak kecil takut tak nampak sangat kan. Okay, kejap dia tak bergerak ni, kejap. Okay, jadi kalau you perhatikan dekat sini, dekat tu you nampak BB sedang squeeze kan. Jadi you kena perhatikan iaitu dia open close kat mana. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam kes ni, sekiranya ialah dia ada open dan close kat sini, kalau you perhatikan, ni, kalau dia contohnya dia close bawah ni, dia dah jadi candlestick trend, lepas tu dia open kat mana. So, yang ni yang penting. Yang ni akan jadi signal trend baru, kan, signal trend, dan yang ni akan jadi dia punya, iaitu kekuatan trend, ataupun candlestick retest. Jadi, kita tahu akan retest kat sini untuk sell lah, contohnya, ini sebagai contoh. Jadi, apa yang saya nak you faham adalah open close. Jadi, kita tengok contoh hari ni daily. Daily buka kat mana? So, perhatikan dekat daily ni, perhatikan dekat daily, dia bagi sebenarnya, dia bagi maklumat pada kita. Okay, dia bagi maklumat pada kita sebenarnya kalau tengok. Di daily, kalau perhatikan, close price dekat sini. Betul tak? Open price slightly buka kat bawah sikit. So, maksudnya biasanya tak ada kekuatan. Biasanya tak ada kekuatan hari ni. Tak ada kekuatan. Sekejap. Kekuatan. Kita tak ada kekuatan. Faham tak? Sebabnya kalau dia buka kat sini, dia strong. Tapi dia buka dia. Tapi cuma cerita hari ni lah dia ada gap. Pembukaan ni ada gap. Ini kekuatan juga. Tapi nak ceritanya yang ni juga main peranan. Open dengan close ni. Jadi kalau BB ni buka ni memang dia pergi lagi lah. Buat masa ni dia tak berapa nak pergi. Saya berpendapat lah kemungkinan besar dia akan turun retrace bawah sikit lah. Kecuali kejap lagi ada volume baru dia akan ada atas balik kan. Tapi point saya lah nak you nampak close dengan open ni. Jadi kalau setiap hari kita tengok ni lah. Faham tak? Jadi pagi-pagi kita buka, mungkin broker tu buka pukul 6, pukul 7 bergantung broker boleh pakai. Sebab masa dia berbeza, server dia berbeza. Jadi kita tengok daily itu open kat mana, close kat mana. Sama juga H4. Dan kita nak trading, tunggu H4 close kat mana. Jangan macam terlalu laju sangat buat keputusan kan. Macam you nak trade M15 kan, tunggu dia close price kan, pukul 1 kejap lagi ni, dekat pukul 1 lah video ni rakam kan. Jadi tunggu open dengan close. Jadi kita faham. Ini contoh. Ini contoh yang baik lah. Tengok kita perhatikan dekat kes ni. Kalau tengok, okay, tengok. Ini satu dia close kat sini. Maksudnya dia close di bawah apa? Black line, middle band. So maksudnya dia sangat strong DT. Tapi energy tak ada. Pasal ni tak buka kan. Tapi ini buka kat sini. So maksudnya ini adalah kekuatan. Maksudnya dia strong pada saya untuk turun. Selain pada tengok BB volume ni, tengok OC ni. Close open. Ni maksud saya. So benda ni kena perhatilah masa you trading. Jadi saya positif benda ni sell sebenarnya. Kan? Tengok pada M15 kan. 15 dia dah turun untuk sell 15. Jadi kemungkinan besar biasanya M1 mungkin akan cuba buat squeeze lah untuk penurunan. Yang ni kita boleh sell terus. Contoh sebab dia close dan juga open di area di sini kan, di area entry kan. Yang ni area entry. Ini contoh ni area entry. So kita boleh
terus masukkan dia ni, dia close, lepas tu dia open dia di sini. So biasanya kita sell. Nak sedap lagi ada support mamat ni, tunggu kat sini, dia turun. Yang ni BB buka, itu contoh keadaan dia. So ada yang tip tu laju sikit lah, ada tip tu perlahan. Tapi yang penting lah you faham, iaitu macam mana kaitan dia kan. Jadi satu lah open close, maksudnya lah tengok dia tu. Satu lah open close dengan candlestick sebelum. Close price, tengok yang sebelum. Open price, tengok yang semasa. So perhatikan benda tu. Lepas tu nombor 2, perhatikan juga, lihat pada apakah dia berbentuk candlestick trend ke, ataupun dia berbentuk candlestick continuation ke, ataupun dia membentuk candlestick retest. Tu nombor 2 kena jelas pasal open close. Dan biasanya antara tips juga, hari ni hari Jumaat, saya biasanya hari Jumaat akhir minggu ni dan juga awal minggu depan sangat main peranan untuk minggu tu. Apa benda nak kena tengok, kita tengok kat tab, tengok pada weekly ni. Kan weekly ni contoh, hari ni katalah dia tutup ni di area sini, katalah dia tutup. Okay, let's say dia tutup area sini. Kan dia close kat sini, lepas tu minggu depan dia open area sini juga. Ini kemungkinan dia turun ke bawah. Tu maksud saya. Itu salah satu cara lagi lah. Satu lagi, kalau you tengok pada weekly tu, tiba-tiba open kat tengah ni mustahil lah. Biasa, kecuali sesuatu berlaku hari ni. Yang ni bermaksud dia boleh sideway minggu tu. Dia boleh turun ke bawah ataupun naik ke atas. Salah satu. You faham tak? Jadi ini saya kata ialah satu benda yang you kena nampak dari segi penggunaan dan juga aplikasi dia. So open close ni nampak simple, tapi dia sangat main peranan. Saya buat kesimpulan dekat you kat sini. Okay, satu ialah apa benda yang kita kena tengok. Alright. So nombor 1, you kena faham dari segi konsep ni. Okay, satu ialah lihat kepada close price dekat mana dan juga open price untuk menentukan apa? Iaitu ada tak dia membentuk iaitu signal trend baru. Kan? Yang ni ada tak kekuatan dia ada? Kekuatan tu maksudnya ialah adakah dia retest satu. Tu yang pertama lah. Okay, yang bahagian pertama. Sekejap saya betulkan ni sebab dia agak kelang kabut tulisan ni. Okay, saya masukkan dalam retest. Lepas tu, antara benda yang kena tengok nombor 2, iaitu fokus kepada, satu ialah close price open retest. Satu lagi ialah fokus kepada, iaitu dia ni, sekarang ni kedudukan dia ni, kan? Dia contoh yang saya bagi contoh tadi. Saya buat contoh yang ni lah, saya lukis. Katalah ni bull. Lepas tu masuk lagi satu bear. Okay, bear tu open kat mana? Adakah dia open kat sini ataupun kat sini? Tu main peranan. Kalau kat sini biasanya dia strong nak naik lagi. Kalau ni bull lah, nak naik lagi. Okay, nak naik lagi, right? Saya tulis elok-elok lah. So dia nak uptrend. Dia masih lagi kekuatan trend. Kalau kat sini, dia dah macam lost power sikit dah. So lose power sikit. Okay, dia lost power sikit. So jadi itu yang kita kena tengok nombor 2. Okay, nombor 3. Apa nombor 3? Nombor 3 iaitu you pergi tengok kepada kedudukan dia dengan MA mirror. Kan kedudukan mana? Nombor 3 lah kedudukan dengan MA mirror. MA mirror ni kedudukan dia. Kan? Dia duduk kat mana? Dekat MA mirror. So kalau lah dia duduk dekat, contohnya saya buat MA mirror lah, lukis MA mirror dulu sebab mungkin you tak faham. MA mirror kita pakai purple. Kan, lepas tu kita pakai satu lagi pink. Okay. Kejap. Ni pink. Okay. Ni MA mirror. So tengok. Candlestick tu. Katalah bull atau bear tak kisah. Tapi saya buat satu color je senang. Okay. Tengok katalah dia open di sini. Tiba-tiba candle tu open di sini. Contoh. Ni maksudnya. Dia ada kebakaran turun ke bawah. Contoh. Kalau dia open kat sini. Kemungkinan naik ke atas. Yang bahaya kat mana tahu. Dia buka kat tengah ni. Ni you tak tahu. Dia kena naik atas ke bawah. Sebab tak ada sokongan daripada time frame besar. Biasanya time frame kecil dia boleh tiba-tiba naik betul terkejut. Jadi biasanya ni adalah sideway. Ni biasanya ialah sideway, maksudnya sideway dalam gap MA mirror lah. Satu lagi lah dia dah atas nak turun bawah, bawah turun atas. Satu lagi, ini tip tambahan, iaitu tengok juga kod dia open contohnya tiba-tiba dekat atas ni. Tu maksudnya dia strong gila nak naik ataupun bawah ni ataupun strong gila nak turun. Kita kena validkan lagi tapi ini asas dia. Close price, open price ni main peranan. Kan, kalau open tu tiba-tiba jauh daripada ataupun atas daripada dua-dua lain tu biasanya dia strong nak pergi ke atas. Macam tu. Alright. So hopefully you dapat benda ni. Dia penting sebenarnya. Dia macam benda kecil-kecil renyah tapi dia bagi impact pada trading kita. Okay, so please like, comment dan juga subscribe. Dan please juga tanya apa saja, saya akan jawab masa ke masa. Ada saya faham, ada masa lagi saya tak jawab semua tapi maafkan saya satu masa. Tapi pada masa yang sama juga saya nak pergi kepada bantu you dalam bentuk video dan juga saya akan jawab komen-komen lah. So please, thank you so much. Sampai jumpa lagi dan salam hormat.